يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Ustaz, saya pernah tengok ada orang sujud dekat mak dia. Macam mana Ustaz? Ustaz. Ustaz kata. Walaupun mak sendiri tak sujud. Dia orang dulu pun tak tahulah. Mungkin tak baca agama ke. Dan dia kata dulu ada juga dia kuasa orang sujud dekat guru. Dekat guru ni lah, guru dia. Pun tak boleh. Guru pun tak boleh. Sebab ada kisah yang kita dah baca dekat kitab Muhimah. Kalau kita ingat lah. Kita baca dekat kitab Muhimah. Bagaimana seorang badui, dia kata kau tunjukkan aku satu mujizat yang membuktikan kau rasul. Maka dia kata kau panggil pokok tamar yang datang jumpa kau. Pokok tamar yang, pokok kurma yang duduk tegap ni, jumpa kau. Kalau kau kata aku tak nak panggil, engkau pergi panggil. Kau cakap aku panggil. Kau cakap aku panggil. Jadi orang ni dalam keadaan dia percaya tak percaya, dia kata, Wahai tamar, Rasulullah ni Muhammad dia panggil kau. Pokok tamar ni bergerak, mengeluarkan akar dia dan dia berjalan menuju ke Rasulullah. Oh, itu kalau boleh rakam tu. Kejut dah tengok. Lepas tu dia mengucap syahadah. Lepas tu Rasulullah suruh dia kembali, dia pergi balik kat tempat asal dia masuk balik akar dia. Lepas tu kagumnya badui dengan Rasulullah ni, dia kata, boleh tak aku sujud pada engkau? Tu yang perkataan tadi tu keluar tu. Rasulullah kata, kalau manusia bersujud pada manusia, aku akan minta isteri sujud pada suami. Tetapi dia kata manusia tak boleh sujud pada manusia. Jadi ulama' dia bagi panduan tak boleh sujud. Sujud ni khusus untuk hamba pada Allah. Pernah tengok tak orang Melayu berlakon dia sujud pada orang lain? Pernah. Kan? Ada. Ya tengok di cerita. Tak tahu sebutlah cerita apa. Dulu. Sekarang ada. Cerita moden ni. Cerita yang paling tahun lalu ni. Gangster tu masuk attack. Dia berlakon lah. Attack dekat keluarga dia. Yang lelaki ni kata tolong kau jangan buat apa pada keluarga aku. Aku sembah kau. Dia sujud. Oh, ini lakonan-lakonan ni menakutkan. KL menjerit. Katanya jangan cakap itu. Buat cakap lah apa saja kan. Tapi jangan aku sujud kau, aku sembah kau. Ada dia begitu tak? Nampak tak orang-orang ada buat? Bila ada orang tu respect ke apa kan, diorang buat macam ada nampak tak? Ada. Orang biasa buat ni. Saya pernah tengok dekat TV kan. Diorang berkumpul. Kali penyanyi ni dia bangun lah nyanyi. Jadi orang nak show respect pada dia, ada 2-3 orang buat macam ni. Walaupun dia kan duduk lah. Ni buat apa ni? Dua je tak? Itu tanda apa tu? Pada orang yang kita faham, orang faham. Sembah. Faham tak?
Walaupun dia nak respect, dia legend. Wah, dia gelak-gelak. Oh, respect lah. Bukan gitu. Nak gurau, nak apa. Jangan buat gitu. Kita ni tak belajar tauhid. Kita tak tahu. Ha. Silap jadi murtad nanti. Banyak benda boleh buat. Sujud pada makhluk. Makhluk apa? Apa-apa lah. Pokok ke. Apa ke. Orang nak lalu, orang kata pokok berantu. Sujud kat pokok. Cucu nak tupang lalu. Sujud kat pokok. Murtad. Yang main ni. Yang kita tak reti. Dulu ada satu guru lah dekat Perak. Ni ustaz saya cerita ni. Dia duduk, murid dia datang nak cium tangan dia kan. Dia akan, bila murid pegang tangan dia, dia akan buat tangan dia ni. Nampak tak gambar saya? Macam Ultraman ustaz. Nampak. Dia buat tangan dia ni. Supaya apa? Supaya dia tak nak murid dia cium tangan dia, tangan dia atas lutut dia, nampak macam sujud, walaupun tak sujud. Kan? Itu dia tak nak. Jadi bila nak cium tangan, kalau dia tengah duduk, dia angkat tangan dia ni. Supaya biar murid ni dalam keadaan tinggi lah cium tangan dia. Dia bukan tak bagi cium tangan. Kadang-kadang tangan dia kat lantai. Murid ni ambil. Dan murid dia cium tangan dia ke lantai. Walaupun murid dia tak sujud dengan dia. Tapi perbuatan tu tak cantik. Ni guru kami kata dulu lah. Siapa nama guru tu, yang dia cakap tu. Tuan Guru Haji Ghazali. Lebih kurang gitulah nama dia. Dia buat tangan gitu. Kalau dalam diri tak apa. Betul tak? Tapi kalau dalam duduk ni, dia akan buat tangan gitu. Dia takut nampak macam budak ni sujud kat dia. Walaupun budak ni tak ada niat apa-apa, tapi dia menjaga orang belajar agama kan. Guru-guru ni mereka belajar agama, mereka tahu. Orang itu. Ada juga guru-guru, kita nak cium tangan dia, kita tarik. Kita nak cium tangan dia. Ada juga gitu. Jadi terpulang lah macam mana. Macam saya tak kisah lah. Salam ke, tak salam ke, nak cium tangan ke, tak cium tangan ke, boleh saya tak ada masalah. Cuma guru ni bila orang dia duduk, orang nak cium tangan dia, dia naikkan. Supaya orang tu biar berada tinggi sikit lah. Jangan dekat bawah cium tangan dia. Ambil tangan dia, kita tengok ke lantai, pegang dari lantai, pergi cium tangan ke lantai. Orang ni nampak macam menunduk sangat lah, tak bagus. Pada dia tak bagus. Sebab orang tanya dia, kenapa Ustaz bila orang cium tangan dengan ruksah macam ni? Dia cakap lah, itu sebab dia. Mereka sangat menjaga. Takut bila dia biar tangan dia kat lantai, dia kata nanti anak murid dia letak mulut tu kat lantai gitu dan dia berlutut dan punggung tinggi, dia macam kedudukan sujud. Takut syaitan kacau hati dia waktu tu dah macam sembah. Ni yang takut ni. Jadi nak nyelakkan tu, dia buat macam ni. Melainkan maknanya tak jadi murtad kerana dipaksa dan tiada jalan melepaskan diri. Kalau kau tak sujud, aku bunuh kau. Kau tak sujud, aku siksa kau. Waktu tu dia sujud, dia tak jadi murtad. Kerana kita dah kata dah, syarat murtad ini bukan kanak-kanak, bukan orang gila, bukan number 3. Tegakah. Apa? Tegakah. Tergagah. Wow, nak tanya apa? Okey Ustaz, nak tanya sikit pasal sujud tadi Ustaz, berguru je. Kalau kita lah Ustaz, kena sujud pada guru. Tapi kalau kita ingat guru ni Ustaz, sampaikan kita tidur lah ibaratnya. Termimpi-mimpi Ustaz, ada ke dah kira dikata macam mana Ustaz? Mimpi? Termimpi maksudnya. Apa? Mimpi tak apa. Tak apalah. Saya pun tak ada mimpi pun. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau dah hari-hari bercakap gini, mau tak mimpi? Betul tak? Hari-hari tengok muka gini, mesti mimpi.
Tapi kucing saya boleh mimpi. Dulu ada beli kucing kan. Kucing orang lah, dia tu tumpang. Bos lama saya pernah mimpi. Dia tu dia buat kerja. Saya kata, aku dah pencin. Mimpi. Ni nak singgah ke mama ni kan, nak jumpa kawan kerja. So, saya ada mimpi jual lepas. Dia antara orang yang sibuk mengajak saya kerja lah. Dia pun nak kerja dekat company tu, dia ajak saya. Kalau sempat tinggal kan, dia tinggal. Dia ada kedai pepat. Dia buka kedai pepat. Lalu, beri salam, saya khabar, itulah. Minum air tu balik lah. Di Dungun. Mimpi tak apa. Mimpi tak apa. Tapi jangan ada rasa sujud, ada di hormat tu tak apa. Hormat tak apa. Serahkan hati untuk dididik tak apa. Itu tak apa. Itu memang cara nak belajar. Apa jadi nasi tu? Sampai aku hantar nasi-nasi tu lupa. Maafkanlah kesalahan. Berarti wahai guruku tawadukmu ketara, biarpun ia rahsia. Tak dengar kan? Tak pernah. Malah nasi tu tak dengar. Namun orang kan tahu juga. Ampunkanlah wahai guruku kesilapan anak-anakmu. Kuserahkan jiwa ragaku agar terdidik nafsu liarku. Lagi buat, kamu buat. Cuaca elok ni saya takut hujan. Dengan izin Allahu ya Rabbi, engkaulah pemimpin sejati. Kau guru mursyid di semua segi. Engkaulah pemimpin tak asing lagi. Takkan tak pernah dengar lagu ni pernah masuk carta popular Gila FM dulu? Pernah, Ustaz. Tak pernah dengar Mana lagu-lagu popular tak dengar? Serahkan jiwa ragaku agar terdidik nafsu liarku. Kuserahkan jiwa ragaku agar terdidik nafsu liarku. Maknanya mesti sedia untuk dibentuk. Guru kata baca Quran satu juzuk, mesti baca. Guru kata catit apa belajar, catit. Guru kata belajar tutup aurat, jangan tak pakai tudung. Guru kata jangan masuk lambat, jangan masuk lambat. Guru kata nota simpan elok. Guru kata ulang gaji. Agar terdidik nafsu liarku. Dulu tak bodoh nyanyi. Wahai guruku tawadukmu ketara, biarpun dia rahsia, namun orang kan tahu juga. Dirimu jelas bukan di apa? Tak benda kuliah. Mimpi-mimpi tak bohong. Tak ada hal boleh mimpi. Mimpi itu percuma. Daripada mimpi artis, baik mimpi guru. Atau mimpi kahwin 2, kahwin 3 pun okey juga. Nak nikah Macam pernah dengar apa? Nak nikah dia terjaga. Alamak masa ni kan terjaga. Tidur balik tak datang pula mimpi. Mimpi buruk pula datang. Mimpi buruk datang. Datang mimpi buat. Apa buat buruk datang? Kau ni lampu bila aku mimpi kau datang. Kau datang aku mimpi je. Okey. Tak apa, kau mimpi tak apa. Kawan pun mimpi, tu tak ada masalah. Tapi jangan sampai sujud jangan. Okey. Rukuk. Nampak slide tak? Nampak. Rukuk. Pada makhluk
Tapi rukuk dengan qasad. Kalau rukuk tak ada qasad, tak mutat. Qasad apa qasad? Dalam hati. Dalam hati ni membesarkan dia. Kata dia ni hebat sangat. Lepas tu berrukuk. Rukuk. Tu orang Jepun kan dia haid. Dia gitu kan. Kadang-kadang Nabi berikan rukuk. Jangan qasad membesarkan dia. Ia apa? Makhluk ke, patung ke. Dulu ada kawan saya, anak murid juga. Dia kata, dia dengan bos dia di Jepun. Lepas tu, adalah program lawatan. Antara lawatan aku tahu, lawatan temple. Jadi masuk temple ni, ada orang berjaga temple di bawah lah. Sampai ke satu patung. Satu patung. Orang temple dia rukuk. Lepas tu dia suruh lah orang-orang yang ikut dia rukuk. Jadi bos ini orang Jepun lah, orang bukan Islam lah. Rukuk. Jadi dia tepuk belakang kawan ni. Suruh rukuk. Dia tepuk kawan dia suruh rukuk. Siap. Haji Yu duduk Haji Yu. Dia suruh kawan saya ni rukuk. Dia buat situ lah, tepuk tangan dia, tepuk belakang. Suruh rukuk. Kalau dia kata, saya rukuk saja. Saya tanya dia, kasar apa? Adakah kasar membesar ke patung tu? Tak. Tak mutat. Tapi berusaha lah. Berusaha. Tapi tak sampai mutat lah. Lepas tu saya cakap, kalau pergi jalan-jalan, jangan ada program melawat temple, jangan ada program. Kalau ada orang buat sebab mungkin grup tu ada Islam bukan Islam, kita jangan masuk, kita tunggu luar. Dulu sebelum PKP, saya dengan rumah saya nak rancang nak pergi Batam. Tu Batam. Tahu. Batam ni naik kat mana? Tadi? Johor? Melaka Ustaz. Johor. Singapura Ustaz. Singapura boleh. Tengah Saya Johor. saya pergi Yes, Singapura. Johor. Dari Johor Ustaz dari Bocan. tu adalah nak pergi sajalah jalan-jalan kan nak pergi. Lepas tu adalah orang-orang hotel Johor ni bagi budak ejen. Saya tanya budak ejen, saya call. Apa program? Dia kata ni, gini, lawak ni. Lepas tu satu yang dia baca tu, lawak kuil. Dia kata tak apa. Dia kata, bang, kalau abang orang Islam dulu, dia tak masuk. Kita hantar tempat lain. Dia hantar orang-orang pergi kuil. Lepas tu dia hantar kita dekat bandar. Untuk shopping ke apa-apa lah. Minum air ke. Dia cakap tu, okey. Okey. Lepas tu jangan pergi tempat-tempat kuil. Sangkat Borobudur. Tu, Angkor Wat. Angkor Wat ni kuil kan? Kuil terbesar. Angkor Wat. Lagi sangkat Borobudur. Borobudur pun kuih Ustaz. Kuil kan? Dia dah lagi. Candi Borobudur. Candi. Candi Saya pun tak tahu lah. Lepas tu, Batu Cape. Ada tempat lain nak pergi Batu Cape dia pergi. Banyak tempat lain berumpul lah, cantik. Harga Batu Cape dia naik. Pergi tempat lain. Betul tak? Itu agama mereka. Kita agama kita. Bila dia pergi Batu Cape, dia menari sama dengan orang India yang buat anak kawali tu. Bukan tu Datuk Malaysia. Bukan Datuk Malaysia. Kita memang berkawan baik dengan siapa-siapa agama lain. Tapi kita ada agama kita yang kita jaga. Kita kena pegang. Itu kalau tak faham dia bahaya. Saya dulu sama juga, saya kerja dekat tempat. Masa tu kerja dengan kerajaan di Thailand. Macam kita kementerian komunikasi, mereka pun ada kementerian komunikasi lah. Jadi Malaysia kementerian komunikasi, dia panggil lah Selcom 2 orang, DG 2 orang, Malaysia 2 orang untuk test coverage, border coverage dengan Thailand. Kami buat dekat TG, dekat Padang Besar, lepas tu buat dekat border Kelantan. Buat lah. Kami ni datang 6 orang je, Malaysia 2, DG 2, Selcom 2.
Lepas tu orang kerja komunikasi 2 orang. Lepas tu kementerian 2 orang. Ada 10 orang lah. Dia orang datang 45 orang. Yang boleh cakap orang putih 3 orang saja. Itu pun yes no right. Aku ni geram ni. Macam mana nak bincang cakap putih tak tahu. Ada seorang tu agak pasti lah. Yang lain tu tak tahu cakap putih. Itu cakap putih. Saya pening kan. Bekerja tu saya pening. 2 hari saya pening. Mana nak ni. Nak cakap dengan orang ni. Kita pun putih bukanlah pandai. Tapi janganlah asal-asal pun tahu. Bila last time dia ada cakap dengan ada lokal tu, ada ambil orang lokal lah untuk guide dia. Jadi untuk Biquil dekat tempat ni ada apa yang patung besar tu, benda nama Sleeping Buddha benda. Kalau dalam pamphlet ni, pamphlet Melawat Kelantan ni, benda tu ada, nama tu ada. Reclining Buddha. Aku tak tahu. Reclining. Kampung Budahan Tumpat. Oh, Kampung Budahan. Bunahan. Bunuhan. Kiling. Oh, Bunuhan. Kat Bunuhan tempat ada patung besar. Ada. Jadi sampai situ dia masuk. Kami ni naik van komunikasi, dia kata dia masuk. Mereka dah masuk. Lepas tu call lah orang Thailand ni. We meet you at sini dah. Dia orang masuk yang besar. 38 orang, 30 orang masuk. Dia pergi tu. Hanya saya geram ni bagi dah tahu kita dua ikut belakang ni pun masuk dalam. Jadi jangan ikut. Itu dia nak pergi, itu urusan dia. Kita lakon di hukum jadi. Hormat tapi jangan bodoh. Mas kalau lu kat situ takut tak you? Kalau lu kat situ kita takut masa kecil-kecil ayah abah dia kata muncak. Nampak patung di luar nampak ke? Nampak. Saya pernah kerja kat Tumpan tu. Lepas tu itu jalan kampung kan. Saya nampak babi ni macam ayam. Tu babi macam ayam. Belakang rumah ada babi. Dekat rumah ada babi ada macam ayam. Macam ayam kampung. Saya tanya dengan kawan saya, ni kampung apa? Ni kampung Osi dia kata. Oh, Osi Osi kampung. Dia kata dia orang ni bukan Islam. Lepas tu dia benda babi macam kita belayam lah. Babi lagi layan nak dia kejar. Dia kata dia orang apa ni? Ni orang siam. Tak tempat lah banyak tempat. Itu kalau kita tengok kat Kelantan ni apa? Kok kan? Kok apa kok ni? Kok ni orang siam kata apa? Kampung Kampung ke? Kok dia ada KOK ada nama. Tu dan yang saya dengar orang kata banyak kampung Islam. Kak Siti? Ya Ustaz. Kak Siti tak tahulah soalan ni boleh ditanya atau tidak atau sensitif atau tidak kan? Kadang-kadang kita lihat kalau di Malaysia kan dia ada macam seremoni apa? Majlis apa? Sembah royalty ni kan? Sembah apa? Royalty macam orang-orang istana ni kan? Macam dia macam nak salam and then dia have to sembah first and then dia salam cium tangan kan? Dia dia sini. Tak kita tengok TV tu lah. And then dia sembah. Sini. Yes. Lepas tu dia cium tangan and then kadang-kadang tak si tengok orang-orang yang lebih tua dia cium tangan orang muda. Mungkin orang keturunan royalty kan? So macam mana macam tu Ustaz? Cium tangan tak apa tadi. Tapi kalau sentuh tu bukan haram dosa. Sama macam sorry, yang macam Ustaz buat tadi macam sembah tu macam mana? Kalau sembah tu dia bukan rukuk tak apa. Dia perkataan Kesultanan ni sembah patik harap diampun bukan makna sujud. Dia kata ampun tuanku tangan dia gini kan. Sembah patik harap diampun maknanya dia bukan sembah. Bukan sembah yang dosa tu. Sembah ni maknanya dia nak bercakap, dia nak bertanya, dia nak memberi laporan, dia nak berbincang, itu sembah. Tapi kalau dia buat macam ni, dia tak dosa lah. Dia nak mempersembahkan perkataan. Jadi adab pada orang Melayu ni,
pada raja nak kena minta ampun, takut kita ni cakap benda salah. Bukan maknanya bukan the meaning of sembah tu maknanya No. bukan. Okay. Dia ada different meaning. Dia nak mempersembahkan sesuatu. Because Kak Siti ingat kalau Kak Siti tanya soalan macam ni nanti besok tak boleh masuk Malaysia, susah pula Kak Siti kan? Tak apa, dia mendapat penenangan pada kepahaman. Lainap ni nak tanya ke? Maaf, saya nak tanya sikit. Yes, please. Pasal lawatan ke tempat bukan Islam ni. Masa dan saya bekerja dulu lah sekarang. Saya pernah melawat di Siam, di Bangkok. Masuk dia punya Golden Temple tu. Okey. Pernahlah saya melihat semua temple-temple tu lah. Tapi tak adalah bila masuk dalam temple tu macam kalau orang yang Buddha maknanya dia berteleku lah dengan Dia ada ucara lah. saya cuma melawat, cuma menengok-nengok je lah patung-patung Buddha macam-macam lah yang Angkor Wat ke apa semua tu. Dan lagi satu, di tempat satu nilai pula saya yang agama dia kuat lah, tempat tu agama kuat. Satu lagi tu agama dia kuat, saya kawan dengan orang Kristen. Dia bawa saya, masa tu saya jahil, saya tak tahu kan, masa dulu saya tak tahu sangat. So saya masuk temple, masa malam Christmas, dia orang bersemayam cara dia orang lah. Tapi saya berdiri je, saya tak ikut, cuma berfikir je nanti ni cara dia orang. Saya fikir gitu je lah. So maksudnya saya pernah masuk temple, saya pernah masuk church, dan saya pernah menghadiri kematian orang Cina, nak masuk bakar sampai ke masuk dalam dia punya tempat krematorium yang bakar kan. Okey. Dan cuma saya tak pergi mengiringi diorang buang abu ke laut macam tu ya. Jadi macam mana tu Ustaz, berdosa sangat ke saya? Dia kalau masuk church, masuk temple, hukum dia makruh. Semayang dalam gereja, hukum dia makruh. Kita buat semayang solat ni, kat tempat solat, kita masuk gereja, kita solat. Hukum dia makruh. Tapi kalau dia tunduk, ada buat perbuatan tunduk, membesarkan bala-bala dalam tu, atau kita kata dalam hati kita, walaupun tak tunduk, kita kata, bagus juga agama dia orang ni. Ni bahaya. Sebab makruh masuk ni apa? Supaya jangan nanti hati ni berdetik dan mengakui, bagus agama dia orang ni. Tengok kan patung-patung ni emas, orang sumbang. Ni bahaya. Sebab tu kita kata jangan masuk. Tu boleh makruh masuk. Takut nanti terbuat benda-benda yang kita tidak sedar yang menyebabkan rusak tidak. Lepas ni jangan masuk-masuk lah. Dia orang ajak kata lah tak boleh. Agama saya tak galakkan masuk tempat you. Tak tahu. Ustaz nak tanya Ustaz. Dulu pergi Bali saya, kita orang ada pergi rumah pergi Bali lah. Betul dia punya feel dia lah. Sebelum masuk dia suruh kita pakai dia punya selendang dia lah. Tapi kita dalam tu tak ada, kita tengok aja Ustaz, tapi pakai dia punya kain dia tu selendangkan kita punya kat badan kita. Dekat sini ada tau. Dia view Ini, tengok kotak ni yang bawah ni. Kiri sekali bawah. Nampak? Pakai gereja atau rumah berhala dengan memakai pakaian kafir seperti salib dan pakai ahli gereja, boleh murtad. Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Dia punya slide. Tak pakai? Ada ni. Bawah ni. Oh, ada yang kedua. Ada. Yang Ada kedua, kan? yang kedua. Bawah. Ini gereja. Nampak tak? Ada. Nampak? Pergi ke gereja atau rumah bala. Rumah bala ni tak kira berama apa lah. Memakai pakaian kafir
Pakaian orang gereja. Orang dalam gereja pakai macam ni. Seperti salib. Dan pakaian ahli gereja. Ini contohkan gereja lah. Kata kalau orang gereja tu pakai kain, lepas tu dah diikat-ikat tali tengah. Dia pergi gereja, dia masuk, dia pakai begitu. Tu dia murtad. Sebab tu saya cakap, jangan pergi. Faham tak? Jangan pergi. Memang pergi nanti, dia akan bagi satu pakaian khas. Pakai apa? Pakai apa yang mereka pakai dalam sebuah ibadah tu. Ini tidak ada lagi kan. Takut sampai sana kan dia sahur salib. Sebagai menghormati suasana gereja ke apa kan. Nampak ni? Dan kita tersebut dah. Beratus tahun ni kita tersebut. Tapi bila orang tak belajar, ini kita bimbang, orang buat. Ustaz, kalau pakai pakaian kebudayaan dia? Kebudayaan lain. Keagamaan lain. Ada pakaian budaya dia yang diambil dari agama dia. Macam tarian-tarian India ni, kebanyakan yang lahir dari kuil dia. Dan dia ada makna dan simbol dia sendiri. Dia menari gini, dia menari gini, dia menari gini. Lepas tu dulu Yusi Maya ditolaknya satu persembahan daripada orang kita. Kau tahu orang Islam kita ni, orang Melayu kita ni. Ramli juga. Dia suka dari India ni, diorang tak terima, tapi mesti dah terima. Bukan mereka menolak budaya. Mereka tahu asal-usul, mereka kaji asal-usul ni, ada tarian-tarian ni yang lahir dari kuil. Yang ada mana-mana pada sembahan dan ibadah mereka. Jadi nak menyelamatkan akidah, menyelamatkan benda-benda anak-anak mesti ni, jadi mereka dah bincang, tak boleh buat program ni. Lepas tu saya cakap, jangan pergi. Kadang-kadang saya pelik rombongan surau tau. Buat melancong, pergi tempat tu. Dulu ustaz saya juga marah. Dia kata, hampa pergi nak buat apa? Hampa nak pergi semayang tadi masjid ke apa? Dulu dia. Jadi marah tau, mau pergi. Pergi tempat lain, pergi pasar pun tak apa dia. Apa sibuk nak pergi sana bawah? Ambil berkat ke apa dia? Dia marah tau. Dada dia marah. Sebab ada budak tanya, Ustaz, surau saya ada buat rombongan. Dan kalau tempat dia melawat tu. Aduh. Pelik kenapa uji pembelajar tu yang saya tak faham. Pada nak jalan kampung pula untuk pembangunan kuil. Ada pula orang kita pergi masuk kampung, impak dia kata. Impak. Infak. Kita lakar impak. Surau rumah kau kita pergi besok pergi impak dia kata. Kalau tak belajar, boleh jadi pergi Ustaz. Saya tu terang cakap. Kalau tak Impak belajar. dia kata. Impak ni apa? Dan belajar ke? Belajar, orang kata belajar, dengar, jangan sasau. Tahu? Tu kita kata belajar. Belajar tauhid, buka kitab, hati-hati dalam kehidupan. Okey. Nampak dulu tu terjawab. Okey. Ustaz. Ustaz, umumnya kita harus tercampur confuse dengan adat dengan agama. Contohnya kalau kita orang asli tu kan, kita masuk tahu orang asli tu sama tahulah ada Islam ke tak Islam, dan tu dipakaikan yang terpolok apa benda yang daripada anyaman, lepas tu diselempangkan gitu. Tu macam mana Ustaz? Kalau kita tak semua, yang pakai. Kalau dia tahu pakai, kita jadi apa? Oh ini macam kita dah nak kasih hormat sama Tuhan hutan. No. Saya tak boleh pakai. Yang kalungan bunga di leher tu, kalau dia galen-galen dia pakai tu. Tadi dia ni apa? Tadi dulu. Ini apa? Oh ini macam dewa-dewa menerima tamu. No, saya tak boleh pakai. Tanya dulu. Saya tak tahu apa lah. Tanya dulu. Tanya ni apa? Misalnya. Macam kita nak makan juga, kita tanya, ni apa? Betul tak? Ni apa? Kalau kita nak benda yang dia buat macam ni, and we even don't have time to study.
Tapi internet pun tahu. Dia tak mau tanya, mostly diorang tak mau tanya tau. Ini apa yang Memang. apa diorang nak hormat lah konon. Memang sampai sana dia willing to do whatever dia orang suruh untuk ambil hati, untuk apa, untuk gini, menyebabkan kadang-kadang akidah jatuh. Kalau nak pergi, sekali dulu. Okey, tengok apa, tanya detail. Okey, apa awal pergi majlis kalau saya datang. Kami akan minta, dia kata, peserta kami pakai ni topi ya. Pakai topi apa? Ni topi lah, ni kami bagi topi. Sebiji ada orang sibat. Ini pun tahu. Ada gaya, macam masih juga. Ini topi pakai. Kenapa nak pakai tu batin? Pakailah ni hormat dewa-dewa kami. Sorry batin saya tak boleh pakai. Saya orang Islam. Tapi orang Islam ni pakai, saya kata tak ada apa-apa, tak lagi pun. Awak suku mana? Tapi ini ada betul. Ini ada salah, bat nama dia. Sorry Pak. Nanti orang dia kata, apa dia tahu, topi tu apa dia? Apa dia kata topi tu apa? Topi yang dibuat daripada daun kelapa tu, dia pakai. Itu untuk apa tu? Saya tak tahu nama topi tu, tapi saya biasa pakai topi tu, Ustaz. Dulu. Adat, tapi itu semua adat dia, Ustaz. Adat dia. Kalau adat bangsa dia tak ada mengena dengan pertimbangan, tak apa. Dia tak ada bukan unsur penyembahan, tak ada. Dia semua kadang-kadang kalau dia buat sewang tu adat dia. Sewang gunakan benda tu lah. Sewang lagi. Ada perhiasan pada dia lah. Perhiasan pakai. Macam orang Kelantan kan pakai setukar. Orang kampung kan. Kebudayaan. Dia ambil je kain ni, dia itulah kain dah peluh, itulah kain apa jangan peluh mengalir kat muka. Macam ada dia bekerja lah. Semua tak. Dia orang asli, Ustaz, dia jenis artis, tak ada agama. Dia pakai itu. Kebanyakan tak ada agama. Kalau orang raja, dia raja. Kalau Cina raja pun dia ikut. Ikut tu je. Dia ikut. Mampus. Dia ikut. Kali ni dia ikut, Ustaz. Cuma tak ada game faham. Cuma tak ada game. Dia ikut pergi orang-orang kita ni. Kalau masa tu lah. Cuma dia tak semai raja je. Saya kalau pergi saya kan, kalau jaga projek dulu, projek unit USB, memang kebanyakan saya dalam kampung asli. Jadi kami nak decide ni, kami minta tolong dia orang lah. Kawan saya kata tak payah bayar, minta tolong tak bayar, beli bensin 1 kartun bagi selesai. Pokok bensin tu, beli 1 kartun, bagi ke orang. Sepanjang dia guide tu mulut dia pokok je. Kalau Ustaz, macam kita pergi melawat kat Mesir, kita pergi especially kat muzium dia lah. Kat muzium dia tu penuh dengan semua patung-patung yang masa zaman Firaun apa semua. Kita masuk, kita belik, kita baca semua sekali daripada yang sekecil-kecil hingga sebesar-besar. Lepas tu kita kata, oh macam ni rupanya maksud dia macam tu dia kira apa? Macam detik kan? Itu just a knowledge. Lepas tu ambil, kata ada patung mami Firaun ni. Betul ke? Ya. Banyak macam-macam yang baru pun. Allah kekalkan benda ni supaya kita melihat ada orang yang ingkar pada Allah dulu. Jadi ambil pengajaran lah. Ya Allah, janganlah jadi ingkar. Itu okey. Okay. Lepas tu satu lagi kita tengok kubur dia, kubur orang Mesir zaman dulu di kaki Spain, maksudnya di belakang tu ada perkampungan keturunan Firaun. Lepas tu ada dia punya dia masih mengikuti dia punya macam keturunan dia punya kalau mati macam mana dia buat semua tu. Adakah kira kita ni sebab saya pergi melawat benda tu sampai ke Masjid Syafi'i punya ni kat makam Imam Syafi'i semua di kaki tu ada keturunan dekat masjid kan, makam kan.
Setiap ini ada masjid lah, tapi on the way tu ada keturunan Fir'aun yang masih hidup. Keturunan dia memang Nama dia nama Arab. nama dia nama Arab. Kalau kita tengok dia macam Fir'aun ni tak ada. dia kehidupan dia masih macam kalau kita orang asli, tapi dia primitif Mesir lah. Tapi orangnya cantik, mata hijau, yang lelaki memang nak hijau. Mata dia hijau. Saya naik kuda, saya tengok lah. Tu saya pergi masa ni arwah masih ada. Juga keturunan dia yang Islam kan? Ada, tapi majoriti masih menyembah matahari di saya tengok kalau kita pergi kat Spain tu, dekat Spain tu belakang. Kalau pergi kita kena naik kuda lah ke belakang. Saya pergi. Dia Spain? Dia panggil apa? Piramid yang Spain macam sini. Piramid tu. Belakang pada kampung Kalau pergi situ kita ambil kuda, ada ni lah, kalau biasanya petang lah kat situ. Dia menyembah matahari. Dia memang menyembah matahari. Kalau turis dia tu bawa untuk tengok mereka sembah matahari. Tapi kalau dia punya kampung kata, jomlah sama-sama lah jangan. Tapi kalau Ustaz, kalau pergi travel agent dia tak bawa. Itu kita pergi sendiri. Kena lokal punya guide lah. Saya pergi dengan lokal punya guide sebab saya pergi duduk lama kan. Saya pergi tengok. Memang ada betul dan orangnya memang cantik-cantik. Dia kalau travel agent memang tak bawa tu. Tak bawa tempat dia perkampungan ni. Satu, orang kampung sana dia tak welcome orang luar ramai-ramai. Tak. Mereka ada satu primitif konsep. Mereka hanya terhad. Mereka ada SOP mereka sendiri lah. Saya rasa lah. Lepas tu dia tak buka pada orang Malaysia untuk orang luar negara untuk datang. Kalau kita nampak dia tengah sembah matahari, kita tengok, kita ambil pengajaran dalam hati, ya Allah syukurlah aku tak kufur situ. Itu okey. Tapi jangan ikut apa yang mereka buat. Itu yang bahaya. Jangan pakai pakaian apa yang mereka bagi. Jangan bahaya. Kita nampak dia sembah matahari, contoh, dia pakai baju oren. Semua pakai baju oren. Dia kalau kita datang, duduk sebelah dia, berbaris sebelah dia. Dia bagi kita pakai baju oren. Ini bahaya. Okey Ustaz. Adalah saya sampai situ, tapi saya tengoklah dia sembah matahari dia pakai baju apa? Tak ada kan? Kalau yang anak-anak muda ni tak adalah pakai apa-apa, tapi dia panjat kat bukit atas tu, dia buatlah acara dia. Dia ngadap matahari terbit? Menghadap matahari terbit. Dia memang ada lagi masih ada. Dulu saya tak percaya, lepas tu saya pergi. Masa anak saya belajar sana, saya pergi stay sana lama lah. Good experience, good sharing. Kak Siti? Ustaz ni nama Majusi Ustaz? Majusi ya? Majusi dia sembah api. Tapi ada juga Majusi ni dia sembah matahari. Tapi Majusi ni dia majoriti dia sembah api. Kan ada nasi tu kan? Terpadam api biar Majusi, runtuhlah istana kisah Parsi. Mekah diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi. Kamu buat? Anak yatim. Bila Rasulullah ni lahir, biara Majusi, dia ada api yang tak padam. Itu kata Olimpik tu api tu, itu api Majusi tu. Lambang api Majusi. Olimpik ni diorang yang buat ni tu, orang ni. Terpadam api biara Majusi, runtuhlah istana kisah Parsi. Istana dia runtuh tiba-tiba bila lahir Rasulullah ni. Maka diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim. Kan ada anak nasi kan? Nausihat. Nama kemudian tu. Okey. Kak Liti. Tanya. Ustaz, macam mana kalau kita pergi melawat atau tinggal di rumah in-law kita yang banyak patung-patung sembahyang doang? Tak apa. Itu tak apa walaupun kita tinggal sekejap lah, 2-3 malam kat rumah tu. Saya dulu kan, saya kerja sampai Ipoh. Partner saya ni memang sama-sama dia baik dengan saya lah. Dia ni orang Kristian, India Kristian. Bapak dia suruh balik rumah. Suruh rumah bapak dia. Bapak dia tak ada rumah. Bapak dia kata kau balik rumah tidur. Dia ni cakap okey bapak dia. Jadi dia cakap, bang, kau ke mana aku bang? Tidur rumah aku. Tidur juga.
Saya dengan Saiful lah seorang lagi. Program ni sama Saiful. Bang, you tidur bilik ni, Saiful tidur bilik ni, aku tidur bilik aku. Kata. Saya masuk je bilik tu dekat atas dia meja ni ada patung-patung ni lah. Yang kata, diorang kata Nabi Isa ni kan. Ada betul kecil di meja, saya buat tahu lah. Buat tahu. Tapi dia faham, dia ada betul-betul besar tu sorok. Dia tak bagi, dia tak bagi, dia kata dia tahu, dia tak akan selesa lah. Jadi dia beli makan, dekat kedai Melayu dia makan, dia makan atas meja rumah dia lah. Tapi hari tu dia beli lah. Dia tahu, kita akan makan aku beli rumah dia. Lain tidur, terjaga pompat, buka mata, sampai dia lupa, ni apalah rumah dia ada patung ni. Rumah siapa ni, dia lupa tau. Sampai lepas tu dia tidur. Ni akan patung giling tu. Lepas tu dia cerita dengan dia, boleh abang dia kata, dia kali kau jadi rumah aku, kesian kau. Dia cakap, mana ni masih. Jadi, buat tahu je lah. Buat tahu je lah. Okey, Diana tanya apa? Ustaz, kalau macam saya lah pergi tempat-tempat yang macam Hajar tu cakap tu, macam gereja semua kan. Kalau kita lalu ataupun kita termasuk, kita macam dalam hati terdetik cakap semoga Allah bagi mereka hidayah. Boleh ke macam tu Ustaz? Okey, tu tak apa. Kalau dia terdetik, dia tak ada kemutat. Katalah dia terdetik, pum. Apa benda yang boleh membuat mutat? Terdetik. Itu dari tanda syaitan. Maka tak mutat. Sebab dia punca detik ni pandang, masuk. Kalau kita kata moga Allah hidayah tu tak apa. Cikgu Cik? Ustaz, ini saya dulu jahil lah, sangat-sangat jahil. Masa sekolah, masuk sukarelawan St. John Ambulance. Jadi kami selalu bila bertugas dalam apa perayaan ataupun masa hari Merdeka. Nama Red Cross pula. Saya St. John Ambulance. Jadi termasuk di Bali. Jadi kami bertugas di Batu Cape. Saya memang naiklah sampai ke atas tu. Tapi tujuannya ialah untuk membantu mereka, of course lah, orang Hindu tu lah, yang mungkin pengsan ke jatuh ke, itu tujuan dia. Bagaimana Ustaz? Dia berusaha sebenarnya. Sebab kita membantu pesanan mereka. Tapi tak ada boleh mutat. Kita give a support. Bukan kita kena benci. Secara tak langsung macam kita support lah dia punya event. Support ni event. Semua pun kita niat nak tolong orang yang sakit, orang yang jatuh, yang luka, macam itu. Tapi support event penyembahan tu yang tak berapa. Dulu Ustaz kata kan, dulu ramai budak Melayu jual kacang kat bawah. Ustaz kata jangan jual kacang pun jangan. Ustaz takut jangan pergi pun jangan. Dia tak nak benda-benda ni. Saya kena buat taubat, Ustaz. Macam mana Ustaz? Yelah. Kita dulu jahil kan. Kita dulu tak belajar, sekarang ni kita taubat lah. Betul lah. Tapi tak sampai mutat. Bukan kata mutat. Tapi we are supporting benda-benda yang tak bagus lah. Kita supporting benda-benda yang orang sembah ni macam syirik lah. Sebab tu yang terbaik biarlah orang-orang yang bukan Islam menguruskan orang-orang bukan Islam pada acara keagamaan. Lepas tu kita nampak TV Mesir. Kalau dulu tengok TV Mesir tak? Movie Mesir. Tak ada sangat Ustaz, saya tak minat TV. Ada maklumat tak? Yang mereka cakap kalau yang pelakon dalam TV Mesir tu, yang diorang berlakon sembah-sembah api tu, cerita ni cerita Islam. Tapi biasanya pelakon dia yang bukan Islam. Itu yang dia cakap. Kamu tahu tak cerita ni? Yang pelakon ni bukan Islam. Producer ni, dia akan ambil pelakon bukan Islam untuk melakon watak orang bukan Islam. Kalau di movie memang macam tu Ustaz. Jadi pelakon Islam tak digunakan pelakon. Kerana mereka tahu itu boleh bawa pada syirik. Macam gini, macam ada yang melakonkan watak Nabi-Nabi itu kan. Sepatutnya kita tak boleh tengok kan Ustaz? Tak boleh. Watak Nabi-Nabi watak tak boleh digambarkan. Walaupun bukan selain daripada Nabi Muhammad pun kan, tak boleh kan? Tak boleh. Kalau dia buat suara tu kita kena kata Rasulullah bersabda. Dan bila Rasulullah bersabda ni, suara yang berkata dalam hadis tu Rasulullah bersabda. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Hadis. Suaranya Rasulullah bersabda ni dengan sesungguhnya amal berniat mesti suara orang sama.
Takut apa? Takut orang ingat ini seorang Nabi. Oh, sebab sekarang ada yang dia tak silap saya yang ada yang buat filem tu daripada Turki tak silap saya yang Jadi kalau melakon. kita mazhab Syafi'i yang kita faham tak boleh melakonkan watak Nabi. Rasul Nabi tak boleh. Jadi kalau dia dah popular, dia cuma boleh keluar Nabi telah pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Dan waktu itu Nabi berkata pada isteri dia, suara yang sama. Kalau macam sekarang ni yang dia orang popular tu, tengoklah cerita Nabi Yusuf dialih bahasa kepada Indonesia. Nabi Yusuf daripada kecil, daripada lahir lagi Ustaz, dan Nabi Yaakob. Sebenarnya tak boleh lah. Dan malah dia tak boleh. Saya tak tahulah kalau ada silap daripada mazhab lain tu saya tak tahu. Saya tak pernah kaji benda ni lah. Tapi apa yang kita baca tak boleh. Boleh. Sabar sama. Bilal. Sabar sama tak boleh. Ada, banyak ada gambar Bilal kena impak batu. Ada, sisi dulu ada. Dia cuma boleh tunjuk. Ada dia kata Bilal diseksa. Dan Bilal berkata Ahad tu boleh. Tapi gambar Bilal macam orang kena seksa tu dia tak boleh tunjuk. Mungkin dia tunjuk gambar batu. Dia ada cara dia. Tapi benda ni kena perhatian yang khusus lah. Kena ada advisor lah. Filem ni kena ada advisor. Banyak orang buat dia memang begitu. Kalau dia dalam mazhab Syafi'i kata haram. Dosa. Okey, Tuan Yasin. Nak tanya ke Tuan Yasin? Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Geram. Ya, berkenaan dengan penugasan anggota polis di Taiwan Ustaz. Macam mana Ustaz? Saya nak cakap apa? Pada saya tak apa lah. Tapi Ustaz, saya pernah terlibat banyak kali Ustaz sana. Saya cakap dengan Tuan ini peribadi kan. Bapa dia polis. Bapa dia kata bukan nak masuk polis tak? Bapa saya boleh recommend. Saya cakap dengan bapa saya datang sini, saya nampak ada polis escort bala. Saya kata begitulah. Hati saya rasa tak sedap apa. Saya kata. Bapa saya diam. Jadi hati saya rasa sedap. Bukan saya kata berdosa saya dah berdosa tau. Saya tak nak keluar fatwa. Mungkin ada urusan. Tapi saya peribadi saya rasa peribadi ni bukan fatwa Yes sir. Saya rasa tak sedap. Saya kat bapak saya. Jadi saya kata saya nak belajar engineering. Begitulah. Memang ada keharusan orang bukan Islam di bumi Islam dia dibenarkan untuk buat tempat pahala dia, tempat sembahan dia. Dia dibenarkan makan babi, dia dibenarkan ternak. Tapi yang terbaik dialah yang support ini adalah orang-orang daripada agama dia. Sebab tu anggota keselamatan ni mesti ada berbagai-bagai agama lah, berbangsa. Macam anjing polis ni tuan yang pegang anjing ni, jaga anjing ni siapa? Semua bukan Islam tak? Bukan Islam, betul tak? Betul tak, bukan Islam. Saya dulu, bapak saya dekat Pelapul. Bapak saya dulu ni, dia dekat Pelapul. Dia pernah bawa saya pergi, masa tu ada anjing di tempat tau. Anjing di tempat. Itu betul. Sekali, ada satu polis India ni, nama dia ASP Kulasinggam. Tuan Isi ingat tak? Ya Ustaz. Kulasinggam. Dia ni terkenal lah. Bapak saya sebut nama dia. Dia masuk ke depan anjing. Betul saya ada tau. Saya ada kenapa? Dulu tempat polis tu ada tempat tampal gigi. Jadi bapak saya bawa sana tampal gigi. Lepas tu dia kata, ni anjing polis. Listen. ASP Kulasinggam dia masuk, dia kata apa? Shut up! Anjing diam. Aduh, semua diam Ustaz. Anjing polis ni dengar dia kata shut up. Anjing diam. Anjing boleh diam bila shut up. Dia kepakaran dia bertrain anjing. ASP Kulasinggam. Bapak saya kata apa? Bukan anjing takut. Aku pun takut dengan dia. Tapi dia friendly. Dia tadi dia tepuk bawah meja sakit lagi. Dia friendly. Tapi bapak saya kata aku takut ni. Kalau anjing ni aku takut ke? Bapak saya dah lawak tu lah cakap. Dia tak kahwin Ustaz. Tak kahwin? Kenal
Itu senyum. Saya dah nampak. Ya, saya pandang dia tak kahwin. Mati dia meninggal tak kahwin. Muka dia serius lah. Tapi dia friendly juga. Nampak dia okey je. Kerja lebih serius. Jadi, dia boleh bagi anjing ni yang nama Siku, nama Nenas kan. Bapak saya kata, tak, yang ni nama Siku. Dia nama buah-buah. Ni nama Nenas. Saya tanya bapak saya, ni anjing apa? Ni anjing dadah. Saya tanya macam mana dia boleh cium dadah? Tahu kan jawapan dia kan? Macam mana anjing dia boleh tahu dadah? Saya tak jawapan dia. Kita tu dah cakap lah. Kau tak jawapan dia? Kenapa Anjing tu dia dadah. Dia makan dadah. Itu lah jawapan dia. Dia memang konsep dia nak selamatkan manusia. Lepas tu anjing ni bila cium beg, dia tahu dia dah. Anjing ni dia macam penagih lah, saya cakap. Dia macam penagih lah. Dia bagi pada orang bukan Islam lah. Saya peribadi, saya kata elok orang bukan Islam yang berjaga lah. Lepas tu kena ada anggota yang bukan Islam, untuk macam mana, kalau macam orang berlakon tu kan. Itulah, itu yang terbaik lah. Bukan saya cakap berdosa, tapi saya kata tak berapa cantik lah. Ya, Ustaz. Sebab kalau kat Jaya Pusing tu, non-Muslim dia kurang. Kebanyakan dia bercampur dengan Melayu. Terlalu banyak ramai. Orang Melayu pun datang kan? Oh, ramai, Ustaz. Apa orang Melayu buat lah? Tak tahu lah, Ustaz. Kita tengok lah. Ambil gambar tak berapa. Dia gaji berapa dah? Dia tangga tak? Dia tangga tak? Dia dah tangga tak? Dia tangga tak apa? Tinggi tu. Kau tak tengok di bawah. Kau lama saya tengok. Oh, tinggi yang tangga ni. 1,000 set. 100. Masuk Sultan banyak kan? Okey, cepat-cepat. Tanya cepat. Ustaz, boleh tanya? Nak tanya Ustaz, apa hukum dia dalam keadaan bila orang bukan Islam, dia rasa tak puas hati bila kita bagi statement bahawa dalam agama kita hanya orang Muslim yang akan masuk ke syurga, orang kafir akan masuk neraka. Jadi sebab kita tak nak panjangkan argument tu, kita cakap pada non-Muslim. Non-Muslim tu argue statement tu. Jadi kita tak nak memanjangkan argument, kita kata kalau kata you ada kepercayaan syurga dan neraka you, it's up to you. Tapi dalam kami punya syurga neraka, ini yang kami percayai. Adakah statement tu salah, boleh digunakan atau macam mana? Boleh guna lah, betul. Dia tak percaya tu hal dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Betul. Agama kau, agama aku. Dia tak puas hati, itu urusan dia lah. Kalau dia nak berperangan, kita boleh berperangan. Dia tak puas hati, itu urusan dia. Tapi tetap berpegang. Maknanya kalau kita kata, kalau you nak percaya you boleh masuk syurga, it's your heaven lah, in your religion, but it's not in my religion. Yes, not mine. Boleh. Itu yang boleh kepercayaan lah. Tapi bukan saya kepercayaan. Terima kasih Ustaz. Okey. Tapi Assalamualaikum Ustaz. Tanya kalau tadi Ustaz kata yang buat filem Nabi Muhammad semua tu tak boleh buat kan? Kalau kita suka tengok macam mana Ustaz? Dosa not available. Okay. Not available. Tidak digalakkan. Sebab bila kita tengok, dia dapat rating. Dia dapat view. Dia lagi nak buat lagi. Macam drama lah. Betul tak? Drama ni orang ni tak tutup aurat. Drama ni gini. Kita tengok. Bila kita buka Astro kat rumah, dia punya SU tu dapat number. Drama ni 3 juta orang tengok. Drama ni 4 juta orang tengok. Bila drama ni keluar dan ramai orang tengok, jadi pelakon yang akan buat cerita lain. Dalam keadaan dia tutup aurat lagi, dalam keadaan dia bercampur gaul lagi, dia pegang lagi. Siapa yang bagi support actually satu benda dia boleh buat? Siapa bagi support? Kenapa Astro nak buat cerita menantu gaduh dengan mertua, suami terkepit datang tiga, kenapa? Dia pasal ni, dia tengok rating, orang suka cerita macam ni. Tapi masa dulu dia tengok rating, orang suka cerita hantu yang dia lawak. Hantu yang keluar tu, hantu ni, apa hantu pokok pisang, hantu kampung pisang, dia tengok rating.
Dalam tu pelakon-pelakon tu ada tak betul aurat, ada bercampur lagi perempuan. And then kita tengok. Bila kita tengok rating tu nama kita pun ada. Jadi we are the one who support. Kalau kita support, kita buat. Faham Ustaz. Kan siapa supporter dia? Kita lah supporter dia. Dia keluar channel lama. Tengok 200,000 je. Tengok. Dia dom mega. Dia keluar drama, menantu gaduh dengan mak mentua, 2 juta. Ini sila buat. Jadi tim dia buat sekali. Siapa dapat dosa? Orang yang support. Lepas ni jangan tengok drama je. Faham tidak? Jangan tengok drama. Jangan tengok drama. Orang berlakon tu tak tahu aurat. Jangan tengok drama. Kita support. Kita support tu yang kuat kat belakang. Mana kawan tu nak berhijrah, nak berubah, dia laku. Cuba semua jangan tengok drama dia. Dia tak laku. Dia tak laku, dia mudah hijrah. Banyak orang-orang hijrah ni kebanyakan masa dia orang tak terima dia. Betul tak? Kalau dia on the top, dia payah hijrah. Tengok lah betul lah ni. Kita support. Pukul 6 je, pukul 5 je depan TV. Mana link apa? Dia drama. Bro, tak boleh drama. Mana link? Ya kan dia buat doain. Mana link? Link drama. 9:12 lah. Ya betul. Kita menumpang ni Ustaz. Kita menumpang. Kita buat untuk orang pejabat tau. Mana orang pejabat? Ustaz ingat aku tak ada kerja ke boleh? Okey, dah. Saya tak apa, lambat. Tak apa. Saya tak nak orang kerja terganggu tidak adik. Okey. Lah. Tadi mana tanya? Ya. Masa saya bekerja, saya ada juga customer yang mereka akan cakap agama semua sama, semua nak buat kebaikan. Tapi saya sebab atas kapasiti saya bekerja, saya tidak melawan lah. Tapi dalam hati saya ada reject lah perkataan itu. Adakah saya murtad Ustaz? Bila reject tak lah. Saya nak setuju. Tapi saya tak menceritakan lah. Mungkin saya pun dalam muka saya pun tak ada tunjuk marah. Saya sebab buat diam kan? Saya tunjuk je lah. Cuba diam dia nak bercakap boleh tak lah. Terima kasih Ustaz. Tapi jangan cakap yes dan jangan support the statement. Very wrong indeed. Salah. Jangan support the statement. Lepas tu kalau bekerja dengan bukan Islam ni, kita kena beri dia faham lah. Yang kita ada limit untuk bercakap dengan dia, kita ada limit untuk mengakui apa dia cakap, dan kita ada limit untuk buat apa yang kita boleh buat. Saya rasa dia orang boleh terima. Even dia akan respect kita lagi lah sebenarnya. Kalau dia kata, orang lain boleh dia pergi sini, you tak boleh pergi. Dia orang pun bukan Islam. Kita cakap, dia bukan a good Muslim. I'm trying to be a good Muslim. Sekarang itu je dia faham. Orang agama dia pun sekarang tak ikut agama juga. Okey, nanti mau sambung mencampakkan Quran atau hadis atau ilmu agama dalam tempat semar. Okey, InsyaAllah. Ini boleh baca satu kotak ya, Memang Pak Mim dalam solat sama sedap Ustaz. Betul, dia punya soalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf? Tapi banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah.